بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu hikmahmu, pintu kebijaksanaanmu ya Allah. Hikmah di sebalik apa yang berlaku dan takdir Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahkanlah kepada kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penyayang di antara sekalian yang penyayang ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan hidup kami di dunia, urusan saat kami menghadapi kematian, dan urusan kami di alam barzah ya Allah. Dan urusan kami di mahsyarmu ya Allah. Urusan ketika berada di mizan, saat kami dihisap ya Allah. Dengan begitu teliti dan jelas ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami, agar urusan kami ini akan berakhir dengan syurga-Mu ya Allah. Berakhir dengan pengampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Berakhir dengan belas kasihan-Mu di sana nanti ya Allah. Dan perjalanan dan urusan hidup kami ini berakhir dengan syurga-Mu ya Allah. Begitu juga buat ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak, sahabat-sahabat. Buat para pemimpin, para alim ulama kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang secara alamaya ataupun yang kami kenal, jiran-jiran kami. Buat seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, pada setiap pagi,
Kami memulakan dengan membaca 10 ayat terawal dan terakhir Al-Kahfi sebagai ikhtiar kami, ya Allah. Sebagai ikhtiar menjadi pelindung kami daripada fitnah Dajjal, ya Allah. Daripada fitnah Dajjal. Kerana Nabi-Mu bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca dan beramal dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi, diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Ya Allah, sebelum Dajjal benar keluar, sebelum Dajjal sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh alim ulama, yang sebenar keluar, maka telah lama keluar dahulu fitnah-fitnah kecil Dajjal. Dan hari ini kami juga kalah dengan fitnah-fitnah kecil Dajjal ini, ya Allah. Ternyata umat Islam berpecah belah. Umat Islam di negara kami ini saling membenci, saling menjatuhkan. Umat Islam sangat banyak sebab untuk berpecah, ya Allah. Sedangkan di sana ada banyak sebab untuk kami bersatu hati. Untuk kami menegakkan syariat-Mu, menghidupkan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Kami terlalu leka dengan fitnah-fitnah dan ujian-ujian dunia ini. Fitnah harta, ujian anak, ujian pasangan, ujian kedudukan, ujian keindahan, kecantikan, ujian, segala bentuk ujian, ya Allah, membuatkan kami mengenepikan hakikat sebenar, mengejar iman, mengejar takwa, mengejar zuhud dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan istiqamahnya kami membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat khususnya dan membaca 10 ayat awal akhir Al-Kahfi ini, kami tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa dilindungi, ya Allah. Dilindungi-Mu, ya Allah, daripada fitnah-fitnah kecil Dajjal dan fitnah besar Dajjal daripada zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setiap pagi kami menyambung membaca Asma'ul Husna, yang mana Engkau sendiri, ya Allah, sebagai Tuhan kami, sebagai menciptakan kami, meminta untuk kami, merayu dan meminta dengan nama-Mu yang mulia itu. Sebagaimana firman-Mu di dalam Al-Quran, ya Allah, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah, menyeru dan mengadulah dengan namanya yang mulia itu, ya Allah. Maka di awal pagi kami membaca Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah, nama-nama-Mu, ya Allah, yang suci, yang murni, yang mulia, yang baik-baik, ya Allah. Kami menyebut setiap satu nama-Mu, ya Allah. Namun ada di kalangan kami yang tidak memahami apa yang kami sebut. Berilah kami taufik hidayah, kekuatan untuk memahami setiap nama-Mu, ya Allah. Untuk mengenal-Mu, untuk jatuh cinta kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk menyeru dan meminta dengan nama-Mu Asma'ul Husna, kerana sabda Nabi-Mu yang dalam hadis yang sahih menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membaca, yang menghafal, yang menghayati, yang beramal dengannya, maka pasti akan masuk syurga, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, golongan yang menghafal, membaca, menghayati dan beramal dengan nama-Mu Asma'ul Husna, ya Allah. Begitu juga kami mendidik anak kami, ya Allah, menghafal, mengingati dan memahami nama-nama-Mu yang mulia ini, ya Allah. Jauhilah kami, ya Allah, daripada kelalaian, memberi tumpuan kepada pendidikan-pendidikan yang lain, melebihi daripada pendidikan mengenal-Mu, ya Allah. Melebihi daripada pendidikan mengenal anak-anak kami kepada para Nabi-Mu, para malaikat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah untuk menghabiskan masa, tenaga, usaha ikhtiar sungguh-sungguh untuk kami mendalami bab ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fiqh, ilmu syariat dan juga ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya Allah. Kerana semua ilmu inilah yang boleh menyelamatkan kami
daripada kemurkaan, daripada api neraka-Mu, yang boleh memberikan jaminan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Namun ya Allah, kami juga tidak akan menepikan sebagaimana tuntutan Islam sendiri, ilmu-ilmu pengurusan duniawi ya Allah. Namun manusia hari ini termasuk kami mengutamakan ilmu pengurusan duniawi daripada ukhrawi. Maka bantulah kami ya Allah agar tetap teguh istiqamah menuntut ilmu-ilmu agama ya Allah. Tetap teguh istiqamah hadir ya Allah di majlis ilmu walaupun di alam maya ya Allah. Moga-moga dengan ini tuntutan terhadap kami menuntut ilmu fardu ain ini kami telah laksanakan sebaik mungkin sepanjang hayat kami, agar terlepas hisab kami di akhirat kelak. Bukanlah tergolong di kalangan orang-orang yang melalaikan tuntutan menuntut ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu akidah dan semuanya ya Allah. Ya Allah, rahmatilah guru-guru kami, para alim ulama kami. Rahmatilah sahabat-sahabat seperjuangan kami. Rahmatilah sama-sama kami yang sama-sama belajar ini ya Allah. Dan jadikanlah pertemuan kami walaupun di alam maya ya Allah satu saksi di hadapan-Mu kelak ya Allah, bahawasanya kami pernah bersatu, kami pernah bersama menempuh jalan menuntut ilmu untuk mengenal-Mu ya Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi, menyambung perjuangan Rasulullah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sini kami bertemu, di alam maya kami saling bertemu ya Allah. Muka di syurga Allah kami akan bersatu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Indah juga kan pagi-pagi kita mulakan dengan bacaan doa. Ada orang yang kadang-kadang PM mesej ustazah nak salinan doa ustazah baca. Tuan-puan kena salin sendiri sebenarnya. Sebab saya jarang baca teks. Saya akan doa saja apa yang terlintas, apa yang saya sedang fikir, apa yang saya rasa. Jadi saya tak adalah salinan doa, walaupun ada doa-doa yang sama yang saya baca. Tapi tuan-puan sekalian, kalian pun sebenarnya boleh susun ayat doa sendiri daripada hati. Kemudian Masya Allah, boleh saja kalau rasa tak ada idea, tak ada ilham, dengar balik dan salin sendiri. Macam itulah kan. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita, Allah angkat. Kerana doa dalam majlis ilmu dihadiri oleh para malaikat walaupun di alam maya, kita bersangka baik dan kita berharap, dan insya-Allah harapan kita itu Allah tunaikan, bahawasanya akan turut hadir sama kan bersama kita adalah para malaikat yang akan mengaminkan doa kita, yang akan mengangkat subhanallah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakbulkan. Masya-Allah, maka kita orang yang beruntung, zuriat keturunan kita beruntung, keluarga kita beruntung. Sebab dalam doa kita sebut semua, keluarga, ibu ayah, anak-anak, zuriat keturunan, alim ulama, para pemimpin yang benar, yang amanah dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin musliman, apa khabar semua? Lama tak menyapa ni. Masya Allah, ada Linda Hassan, Rina Kowi, Miza Rosli, Lofa Redland, Afzana Rahman, Suraya Sil, Yahanana, ya. Betapa beruntungnya. Subhanallah. Zaibunisha, Siti Maisarah, Markas Tijari, Kak Wan, Travel. Kalau baca Instagram memang susah nak jumpa Aisyah ada. Okey. Semuanya macam nama-nama samaran kan. Orang muda kan Instagram. Sahabat-sahabat di FB pula ada Ayumi, ada Nur Alis, ada Noni Salwa, ada Syarifah Junaidah, ada Ika Kamal, Nadia Natasha. Masya Allah, ni ada sahabat kita minta doa. Nadia Natasha, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat. Kita doakan ya untuk Nadia Natasha. Doakan family saya di kampung hari ni nak pergi swab sebab sepupu saya positif. Doakan nenek saya insya-Allah. Subhanallah. Takziah puan, tengok ada je yang akan mendoakan semula. Saya tengok ada yang
Ada yang mendoakan kekuatan, yang ni saya nak tengok. Allahu Akbar. Ada yang kehilangan orang yang tersayang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang kematian suami, ada kematian ibu ayah, anak. Kita ada Nur Lizawati Yusof, Rosida Idris, Hamidi Ali, Nofazlina. Makasih ya. Awal-awal dia dah bagi star. Ada 9 Week Street, Hamidi Ali, ramai ni. Kan yang bagi sumbangan. Star tu infak sebenarnya. Itu sedekah. Sebab ia akan, ia sebenarnya bentuk keuangan tu. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, satu bulan demi satu bulan, kami mampu membayar gaji pekerja, antaranya bantuan star ni. Alhamdulillah, lega semalam bayar gaji pekerja. Staff bayar gaji staff ada 60 orang. Staff ni banyak buat kerja amal tuan-puan sekalian, buat kerja dakwah. Macam misi banjir, semua staff kita tu yang turun. Dibantu dengan dibantu dengan bomba dan sebagainya. Jadi staff kita ni memang kerjanya Sabtu Ahad pun kerja. Masya Allah, hari balik, bukan tu je kerja, hari-hari pun kita buat kerja-kerja amal, kerja dakwah, lepas tu macam-macam lah media dan sebagainya. Hasnah Zaid, salam takziah Al-Fatihah, buat puan yang kehilangan suami, Masya Allah. Kita tengok ada Eja Elin, ada Syamsino, ada Cik Seri, Imago Rahman, Rohana Kamarudin, Zarina Jo Omar, Waladiah Radia, Nur Aini Iswaci, Nur Mazilawati, Syida Syahriza, Nurisa Ismail Rahimah dan ramai lagi, Fitri Aidi dan lain-lain. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya Alhamdulillah sekarang dah 7.30. Bagi saya masih 5 minit, saya ingin memberi sedikit pencerahan. Malam tadi saya dah buat pun pencerahan di FB kan, berkaitan dengan isu solat di atas batu. Tuan-puan sekalian, saya kan daripada kecil, mak ayah suka bawa pergi ni tahu, bawa pergi main air. Masya Allah, rasanya seminggu sekali, 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali buat pergi masuk hutan. Kadang-kadang anak-anak ni, tempat yang selamat lah, bawa masuk pergi berkelah, sungai yang kawasan yang bukan peranginan lah, ramai orang dan sebagainya. Mungkin itu satu latihan ibu ayah juga, nak membiasakan diri dengan alam dan sebagainya. Jadi pengalaman main duduk atas batu-batu besar, solat, kemudian kadang-kadang bahkan atas batu besar, batu-batu ni kita siap duduk main, duduk terlentang, tidur dan sebagainya kan. Jadi Masya Allah, pengalaman kami misi banjir ke Kedah baru ni, kalau di Pahang hari tu, dia berkaitan dengan air, bukan daripada kepala air pecah dan sebagainya. Jadi ini berkait langsung dengan air daripada bukit kan. Jadi Masya Allah, saya sendiri melihat dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi situasi tersebut, Masya Allah, rasanya dah ramai yang penjelaskan. Kita harap sangat tidaklah disalah tafsirkan, tidaklah diburukkan. Rasa macam malu pula kan sesama umat Islam. Dari sudut solat sah itu sah. Sebenarnya keliling tu, kita kena faham bila hujan, tanah lembek. Dia jadi tanah berlumpur, tanah lembek. Jadi kalau nak solat di atas tanah lembek tu, lagi rasa tidak selesa dari segi kebersihan dan juga keselamatan. Binatang-binatang berbisa mungkin. Jadi di atas batu tu pun bukanlah yang direct air mengalir. Sebab ketika itu kan dah panas, dah berhenti hujan. Jadi tak ada risiko bahawasanya air daripada atas akan turun mendadak, tak. Mereka di atas batu-batu yang bukan air direct mengalir. Jadi isu licin dan sebagainya tu, Alhamdulillah, insya-Allah mereka dah kenal pasti. Tuan-puan sekalian, bumi ini di antara kelebihan, Nabi SAW sebut, di antara kelebihan umatku, mereka dijadikan setiap boleh tak tengok post malam tadi, telefon saya dekat dalam sana. Mereka diberikan bagi umatku adalah kelebihan untuk menunaikan salat di mana-mana. Ini ya sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, aku, yakni Rasulullah SAW, diberikan 5 kemuliaan yang tidak diberikan sesiapa pun sebelum aku. Lepas tu Nabi sebutkanlah 5 kemuliaan 4, dan antaranya
Dijadikan kepada aku bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya untuk bersuci. Oleh itu, di mana sahaja seseorang itu mendapati waktu solat, maka hendaklah dia mendirikan solat. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Perhatikan apa yang Nabi sebut. Sesungguhnya aku, yakni Rasulullah, diberikan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun sebelum aku. Tidak dikurniakan kepada Nabi sebelumnya. Antaranya adalah dijadikan kepada aku bumi sebagai tempat sujud. Mana-mana tempat bumi asalkan hadap kiblat semuanya tempat sujud. Dan tanahnya untuk bersuci. Oleh itu, di mana sahaja seseorang itu mendapati waktu solat, masuk je waktu solat, maka hendaklah dia mendirikan solat. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Maksudnya ialah, ini pun hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah, setiap jengkal di bumi ini merupakan masjid ataupun tempat sujud, kecuali di atas kubur dan tandas. Itu saja. Tempat lain semua boleh solat, boleh sujud. Yang penting tempat itu suci, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah berada di luar negara bersama dengan suami menetap. Harap tak boring lah saya cerita ni ya, pengalaman kami duduk di negara yang bukan Islam. Australia, di Brisbane. Bagaimana kami nak solat bila kami musafir? Masya Allah. Di sana tak ada masjid, tak ada RNR yang menyediakan tempat solat, tak ada. Di sana tak ada masjid yang banyak, masjid sangat sikit. Kalau kita pergi mana-mana, lagi-lagi macam kita pergi perjalanan jauh, memang kita tak akan jumpa masjid tepi jalan, tak ada. Masjid biasanya akan ada di tempat komuniti umat Islam. Macam di universiti ada surau. Itu pun sebab ada ramai pelajar-pelajar Muslim. Kemudian adalah macam kawasan orang-orang Arab ramai. Tapi tengah-tengah jalan ni, kalau bandar ke memang tak ada. Tuan-puan sekalian, memang tak ada. Masya Allah. Jadi, kami akan berhenti saja macam di tepi jalan untuk solat. Masya Allah. Mak Saleh tengok kita anak beranak ambil wuduk daripada botol yang kita dah ready, kita solat je di tepi jalan. Bukanlah tepi jalan besar, kita parking masuk ke dalam sikit, maksudnya atas tanah, atas rumput mana-mana. Lepas tu kadang-kadang macam kita pergi ke ni, kawasan camping. Taman-taman, kan, kita dengan kawan-kawan kan, kita pergilah satu tempat. Bila masuk je waktu solat, kita bayangkan taman permainan. Taman permainan, kami pun tunaikan solat di taman permainan. Mak Saleh tengok, tapi dah jadi kebiasaan tuan-puan sekalian. Sebab kita tengok, dah masuk waktu. Kalau kita nak pergi cari surau memang tak ada, masjid pun memang tak ada. Tapi kita nak teruskan lagi aktiviti. Kita kata okey, sekarang ambil wuduk. Masing-masing pandailah ambil wuduk. Memang kita kan ambil wuduk kalau tahu cara, boleh je jaga aurat walaupun di khalayak ramai. Kan, kita boleh je, ni dah keadaan buka ni, basuh sikit, pandailah adjust tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas tu kita solat saja di taman permainan dalam keadaan atas, kadang-kadang atas tanah, kadang-kadang atas rumput, kadang-kadang atas rimbunan daun kering. Macam tu kan. Masya Allah. Jadi kita bila ada non-Muslim tanya, kamu buat apa? Kami sedang solat. Kami sedang menyembah Tuhan kami. Wow, Tuhan kamu ada di mana-mana? Anywhere? Yes. Tuhan kami ada di mana-mana. Tuan-puan sekalian, itu jawapan yang sangat pelik bagi mereka. Sebab mereka kalau nak jumpa Tuhan mereka kena pergi gereja ya. Kalau India kan non-Muslim kena pergi kuil lah. Maksudnya Tuhan mereka ni kena ada tempat. Tapi bila mereka tengok kita solat di mana-mana, Masya Allah, dari situ mereka kata, wow, Tuhan kamu anywhere, di mana-mana. Follow je kamu. Bukan follow tapi bersama. Sentiasa bersama, ada di mana-mana. Bila orang fikir, wow, so you boleh connect dengan Tuhan you anytime. Yes, memang macam itulah, Masya Allah. Kemudian bila kami pergi pasar raya, pasar raya, pergi juga shopping kan, pasar raya mereka. Bila masuk waktu solat, lagi-lagi kalau dia panggil DFO tu kan dekat ni. Saya dulu selalu jual korel. Berniaga korel lah, sebab sana murah sangat korelnya, murah sangat. Kalau sini satu set RM300, sana tak sampai RM100 satu set tu dengan gelas apa semua. Jadi
Kawan-kawan selalulah order Corel. Saya tukang beli apa semua kan. Jadi dia adalah musim dia, ada waktu dia yang sangat murah sampai 30%, 40%, 50% turun harga. Kita akan beratur jadi makan masa lama lah kan. Buat juga kerja tu dulu tuan-puan sekalian, tolong kawan-kawan. Bila masuk waktu solat, tahu tak solat kat mana? Dalam shopping complex memang tak ada surau, tak ada ruang solat. Ini negara bukan Islam, umat saleh belaka ni. Kita ambil wuduk dekat tandas kan, ambil wuduk. Dah lah tandas mereka ni memang tak ada air tuan-puan sekalian. Tandas tak ada air, memang kat singkir. Ambil wuduk, tapi kita buat macam mana? Letak dalam botol air, lepas tu ambil wuduk dan kita tak boleh basahkan. Sebab mereka sangat kering, bersih, kering. Memang tak ada air yang tumpah dalam tandas. Jadi kita pun kena jagalah, ambil tisu lap balik mana air yang kita tumpahkan. Lepas tu kita solat dekat bilik baby. Kan kalau dekat kita solat dekat bilik baby, faham ya? Baby room. Baby room. Kebetulan kami ada baby, saya bersalin kat sana. Jadi dekat bilik baby itulah saya dengan anak-anak gile-gile. Tempat menyusu baby, solat dekat situ. Kalau ada tempat yang tak ada solat kat situ, kita pergi solat mana tahu? Fitting room. Fitting room. Tempat orang ukur baju. Mungkin ada fikir, kan tempat lantai kotor, kita lapik lah. Yang penting tak nampak najis dan tak kelihatan najis yang jelas, maka kita boleh saja solat. Solat dalam fitting room tu apa sekarang? Tahu kiblat, suami cek kiblat, okey solat, gila-gila. Bahkan, Masya Allah, toke tu dia tahu, kita orang Islam kita nak solat, sebab dia biasa tengok. Kita cakap lah tumpang solat dekat fitting room. Mereka bagi. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Dan saya mengalami situasi yang sama bila berlaku COVID di Malaysia. Masa tu saya ada urusan, masa COVID awal-awal dulu kan shopping kompleks semua awalnya ditutup, lepas tu dibuka. Tapi surau masih ditutup. Masa tu saya bukan nak pergi shopping kompleks. Saya ada urusan lain di KL, tapi cari surau tu tutup, masjid semua tutup. Lepas tu saya nampak ada shopping kompleks. Saya kata, bang mungkin boleh solat kot dalam shopping kompleks ni. Bukan shopping kompleks besar lah. Lepas tu, bila saya pergi surau, shopping kompleks pun tutup. Lepas tu, saya tanya pekerja-pekerja Muslim yang masih bertugas. Saya kata, kamu semua solat dekat mana? Tak solat. Tak ada tempat solat. Dik, kamu solat kat mana ya? Akak nak solat ni. Macam tu lah kan. Akak nak solat. Ini cerita dalam hujung tahun lepas. Tahun lepas, tuan-puan sekalian. Ini kat Malaysia, bukan luar negara. Kat Malaysia, masa berlaku COVID. Kamu solat kat mana? Masing-masing tengok sesama dia. Pakai tudung. Anak-anak muda ramai. Orang Islam. Tak apa dik. Akak nak tumpang solat dekat fitting room boleh? Dekat mana-mana ruang. Saya masuk kawasan kedai baju. Saya masuk kawasan kedai baju, tuan-puan sekalian. Di KL, tengah bandar KL, masa tu saya ada meeting berkenaan dengan daging, katai daging halal. Okey, bulan 11. Masa tu shopping kompleks dibenarkan buka, tapi surau-surau semua tutup. Bulan 11 tuan-puan sekalian. Saya ingat masa tu saya ada meeting pasal isu katai daging haram ni. Yang import ni. Masya Allah. Betul kan Ustaz? Bulan 11. Lepas tu saya dengan suami masuk shopping kompleks tu bukanlah nak shopping apa, tapi nak cari tempat solat. Tak jumpa-jumpa ni. Waktu maghrib dah masuk. Lepas tu saya minta, dik boleh tak akak nak solat? Tapi dia orang kenal saya. Ustazah? Ya. Boleh tak Ustazah nak solat ujung-ujung bucu kedai kain kamu ni? Kedai yang besar yang jual baju-baju. Dia pun kata, Ustazah tak boleh, nanti bos saya nampak melalui CCTV, nanti kena. Orang tak ada pun masa tu. Habis tu Ustazah nak solat kat mana ni ya? Ada fitting room? Ada. Ustazah tumpang solat kat fitting room ya? Ya Allah, masa tu saya menangis tahu saya boleh solat. Di negara Islam sendiri. Di negara kita sendiri tuan-puan sekalian. Saya tak boleh bayang adik-adik pekerja-pekerja di situ, ramai lagi je pekerja shopping kompleks yang Islam kat situ. Bagaimana mereka menunaikan solat? Bila mereka kata tak ada tempat solat, lalu mereka tak solat. Kalau mereka kerja daripada Zuhur, Asar ke Maghrib, Masya Allah. Kemudian saya pesan, dik, kita boleh solat kat mana-mana pun dik. Kamu kena usaha juga solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dekat office yang, tak. Dia macam ni, ada yang tanya dekat office yang Ustazah nak pergi meeting tu tak ada surau ke? Contoh, meeting saya pukul 8 malam. Saya meeting di satu tempat yang saya sendiri, maksudnya saya fikir macam ni. Meeting pukul 8 malam, saya fikir dah masuk waktu je, saya dengan suami fikir, kita kena cari tempat solat segera. Saya pula tak tanyalah orang tu, kat pejabat ke apa semua.
Jadi bila dah masuk waktu, bagi saya kalau pukul 8 saya sampai dekat pejabat dia, lambat sangat. Lepas tu ada sebab kami malu dan kami segan dengan orang yang ajak ni. Sebab ia bukan di pejabat. Mesyuarat tu bukan di pejabat. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada sebab. Saya cerita pengalaman saya. Bagaimana bila berlaku COVID, surau masjid ditutup, kemudian surau dan shopping kompleks pun ditutup. Jadi bagaimana pekerja-pekerja tu nak solat? Sebahagian mereka rasa macam solat mesti dekat surau, mesti dekat masjid, mesti dekat tempat. Sedangkan mereka boleh solat saja di mana-mana. Kalau kita nak usaha cari tempat solat, memang boleh. Jadi mereka kadang fikir pasal apa? Kotor kan lantai ni, orang masuk, orang pijak, pakai kasut. Saya kata, selagi mana kamu tak nampak najis, tak bau najis, memang orang lalu-lalang masuk dengan ni, dia ingat nak kena mop dulu, kena lap, kena bersih, kita boleh saja solat. Itu syarat dia. Tak ada nampak air najis. Jadi, alhamdulillah mungkin selepas itu, mungkin jadi asbab kefahaman. Jadi bila berlaku isu yang solat di atas batu dan sebagainya, kita kena faham bahawasanya memang ini kelebihan ke atas umat Nabi Muhammad. Umat Nabi terdahulu solatnya, ibadah mesti ada tempat. Sama juga dengan agama-agama lain, kalau nak buat ibadah, pergi kuil, pergi ke gereja dan sebagainya. Tapi umat Islam tidak. Kita boleh solat di mana-mana asalkan suci, bersih pakaian dan tempat solat. Bahkan kalau kita solat, kemudian ada najis di agak 1 meter ke, pun tak ada masalah. Yang penting tempat solat kita ini bersih. Maksudnya ada hikmah tuan-puan sekalian. Bila berlaku COVID, tak ada tempat solat ditutup, kita boleh solat tepi jalan. Saya belajar di Mesir, memang biasa. Situasi di Mesir tuan-puan sekalian, masuk je waktu, mungkin mula-mula saya sampai saya pelik. Orang Arab ni, masuk je waktu dia segera solat. Walaupun dia adalah perangai buruk dia, semua orang pun ada perangai buruk, kan dari segi kebersihan dan sebagainya. Kita tengah makan dalam kedai makan ni kan, bunyi azan, pekerja dia kadang-kadang yang duduk makan ni pun terus bangun solat. Dia orang dah ready dengan wuduk sebelum keluar dari rumah. Kadang dia solat, tak ada lapik apa-apa, dia orang sujud je atas lantai. Dia orang boleh solat dalam restoran tepi, dia orang pun tolak sikit kursi, dia orang solat je tepi kita. Kita tengah makan ni, dia solat je tepi kita. Masya Allah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang tu kita tengah jalan, on the way nak pergi mana-mana, dengar waktu solat masuk, dia orang pun buka selipar terus solat tepi jalan. Solat tepi jalan. Orang lalu, solat tepi jalan. Yelah, mungkin mereka ada urusan yang mana mereka tak boleh nak pergi masjid ataupun surau. Mereka sendiri yang toke kedai ke apa. Kita boleh tengok situasi tu, solat di mana-mana itu dalam sesetengah negara. Subhanallah. Mungkin kita kata kenapalah orang yang solat atas batu tu kan tak tunggu turun cari tempat ni. Sebenarnya subhanallah, sebagaimana hadis kita Nabi baca, yang kita bacakan hadis sahih tadi. Nabi kata aku diberikan 5 kelebihan berbanding Nabi terdahulu yang tidak diberikan kepada yang lain. Dan antaranya Nabi kata dijadikan bumi ini tempat sujud. Masya Allah. Dan Nabi berpesan, bila masuknya waktu solat, maka segeralah menunaikan solat. Walau di mana pun kamu berada. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kalau kita tangguhkan solat, berlakulah kematian. Kita bimbang, kita termasuk di kalangan orang yang sengaja meninggalkan solat. Mencuaikan dan melalaikan solat. Sedangkan ada ikhtiar dan ada sebab. Bukan ada sebab, ada ikhtiar. Ataupun kita sebenarnya boleh saja nak solat di awal waktu. Tapi kerana adalah alasan tangguh dulu, benda-benda yang sebenarnya bukan kukuh sangat, yang tidaklah begitu menghalang untuk kita terus solat. Kalau meninggal dunia lah kita, na'udzubillah, kita tahu kerana asbab solat, ramai manusia yang tidak selesai urusannya, na'udzubillah dicampakkan neraka. Sebab itu orang yang jaga solat di awal waktu ini adalah orang yang percaya mati itu bila-bila masa. Bimbang kok mati. Saya ingat kalau arwah nenek saya kan, dia memang selalu solat di masjid depan rumah. Lepas solat, dia suka singgah rumah kami lah. Rumah kami beza 2 buah rumah je, tapi dekat dengan masjid. Dua-dua dekat masjid. Memang masjid depan, nampak masjid. Rumah kat kampung. Selalu dia lepas solat, dia akan singgah rumah. Masa tu kita kecil kan, dia akan tanya, Asma dah semayang? Asma dah mayang belum? Cakap ganu lah. Asma mayang dah lagi. Dok agi Ming, panggil Ming. Dok agi. Dok mayang lagi. Dia punya terkejut dan macam nak marah tu, bukan marah betul-betul lah, marah orang tua nenek. Saya ni padahal baru 15 minit lepas
dia kan lepas solat, lepas tu dia terus mari. Maksudnya subhanallah selalu solat berjemaah di masjid. Masya Allah, walaupun dah tua. Lepas tu walaupun dia sakit, jalan pun macam dah hinjuk-hinjuk, tapi ya Allah jaga sangat solat di masjid. Nenek ni. Lepas tu kan saya kata baru lagi masuk saya tak lambat lagi, baru 15 minit lepas solat. Tapi bagi dia dah lewat. Ya Allah, dikata lewat dah ni Asma. Saya tengok, kalau asar masuk 4.30, maksudnya baru 4.45, bukanlah lambat sangat. Bukanlah pukul 5.30. Bagi kita lambat 5.30 kan, pukul 6 baru lambat. Tapi bagi dia, lambat dah ni Asma, semayang sekarang. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, sebab itu Nabi SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, antaranya adalah ialah kamu menghormati mentaati ibu bapa kamu, dan antaranya Nabi menjawab, kamu solat pada waktunya, iaitu solatlah berusaha solat di awal waktu. Namun jika ada halangan yang tak boleh dielakkan, itu cerita lain tuan-puan sekalian. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, moga dapat sikit ilmu daripada pengalaman dan pengetahuannya, supaya apa pun berlaku selepas ini, kita tak tahu huru hara apa akan berlaku. Bila Dajjal keluar, bila masa makin suntuk, bila huru hara Ya'juj Ma'juj keluar, bila tak tahu tuan-puan sekalian. Bila berlakunya musim kemarau tuan-puan sekalian kan. Macam-macam lah. Masya Allah. Kita tak tahu huru hara apa berlaku pada kita dan anak-anak. Tapi sekarang semua yang berlaku adalah Allah sedang menyiapkan diri kita untuk menghadapi ujian, fitnah, cabaran yang lebih berat akan datang. Jadi kita dah belajar. Ketika itu jika kita memang ada dalam mara bahaya, wallahu alam, masuk di waktu solat, terus solat. Kan tak ada air, ambil tanah, bertayamum. Senang je, tepuk-tepuk muka, lepas tu tangan, dah. Tak payah buat lain, solat dengan yakin. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang Nabi sebut tadi tu, tanah dijadikan tempat bersuci. Dan semua tanah tempat sujud, dan dijadikan tanah untuk bahan bersuci. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita akan baca hadis yang ke-11. Sebab hadis ni agak panjang, jadi saya tak tulis hari ni. Kita baca saja, tuan-puan ikut, boleh ya? Okey, seperti biasa kita sedang dalam kuliah Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh, tuan-puan sekalian. Ini adalah kitab Imam Nawawi, dibaca dan diperdalami oleh seluruh umat Islam di dunia. Dia ahli bahasa beratus bahasa tuan-puan sekalian. Tak pernah berhenti dicetak. Besar banyaknya ilmu dan banyaknya pahala Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i kita. Kan wali Allah, ahli sufi, semualah Masya Allah ulama yang besar. Jadi Alhamdulillah asbab Imam Nawawi menyusun kitab ini juga menjadikan kita ni saling bertemu dan berkumpul di sini. Alhamdulillah, sebagai catatan, hari ini adalah Ustaz, hari ini Riyadhus Salihin siri yang keberapa? Siri yang ke-47. Siapa yang baru hadir dan baru tahu Ustazah ada kuliah pagi-pagi kitab Riyadhus Salihin, maka anda bolehlah tengok daripada siri yang pertama. Start daripada tajuk niat, ikhlas, hadirkan diri, lepas tu tajuk bab taubat, sekarang tajuk bab sabar. Hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-11 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-35 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah. Okey, sama-sama kita baca ya. Saya baca, tuan-puan ikut walaupun tuan-puan di rumah. Semua baca, Masya Allah. Saya baca, tuan-puan ikut, supaya dapat barakah membaca hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak jaga hubungan dengan Allah, banyakkan baca Al-Quran. Hubungan dengan Rasulullah, selawat dan baca hadis Nabi. Jangan dengar saja orang baca. Saya baca, tuan-puan dengar, rugi. Saya baca, tuan-puan cuba ikut. Boleh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Faqultu bala. Qala
Hadhil mar'atu sauda. Hadhihi al-mar'atu sauda. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Sahabat-sahabat, hadis yang kita bacakan ini menceritakan tentang, subhanallah, menceritakan tentang seorang wanita ahli syurga dan apakah ciri-cirinya. Jadi bukan hanya untuk wanita, tapi ini juga panduan untuk lelaki. Siapakah wanita ahli syurga yang Nabi sebut di dalam hadis ini dan sahabat Nabi sebut? Sebab ia bukan wanita yang glamour, namanya pun tak tahu. Dia bukan wanita-wanita yang menjadi wanita yang terdekat dengan Rasulullah, isteri, anak, sahabat Nabi kan dan sebagainya. Ia wanita yang tidak dikenali. Jadi sebagaimana wanita ini pun insya-Allah boleh masuk syurga, kita pun sama. Okey, sambung lagi. Ada sambungan lagi. Inni usra. Baca ya tuan-puan sekalian, baca juga. Inni usra. Wa inni atakashaf. Fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashafu. Fad'ullaha alla atakashafa. Fada'alaha. Subhanallah, Allah Akbar. Cik, snap ni. Snap. Snap, print screen. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama dengan Instagram. Minta. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita baca hadis Nabi ini. Hadis ini muttafaqun alaih, merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan kisah seorang wanita yang dijamin masuk syurga. Subhanallah. Okey, terjemahannya. Artinya, diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, seorang tabi' yang ulung. Subhanallah. Bahawasanya beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata kepadaku. Siapa yang berkata? Ibnu Abbas. Berkata kepada siapa? Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tuan-puan sekalian, dia tak sempat jumpa Rasulullah, tapi sempat jumpa sahabat Nabi. Antara sahabat Nabi yang jumpa, dia jumpa Abbas ni lah, Ibnu Abbas. Sebab itu disebutkan Atha bin Abi Rabah. Ini tabi'. Maksudnya tabi' ni orang yang tidak sempat jumpa Rasulullah, tapi dia sempat jumpa sahabat Nabi. Jadi Atha mendapatkan cerita ini daripada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Sahabat Nabi yang antara paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Okey, Atha bercerita, Ibnu Abbas telah berkata kepadaku, adakah kamu mahu aku tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli syurga? Ibnu Abbas bagi tahu Atha ni, wahai Atha, maukah kamu aku tunjukkan ataupun aku ceritakan kepadamu seorang wanita daripada ahli syurga? Lalu Atha menjawab, ya, aku mahu. Siapakah wanita ahli syurga tersebut? Lalu Ibnu Abbas berkata, perempuan hitam. Subhanallah, memang disebut dalam hadis ini al-mar'atu sauda, wanita hitam, wanita berkulit hitam. Adakah ini bentuk hinaan ataupun ini satu bentuk macam merendah-rendahkan wanita ini? Tidak. Sebab itu kadang-kadang tuan-puan sekalian, normal kalau seseorang itu kan, contohlah kita ni nak kenal pasti, dia kata, kamu tahu tak cerita pasal Siti? Siti yang mana? Siti yang kulit gelap tu? Adakah tujuan tu menghina? Tak. Untuk mengenali, untuk lebih mengenali. Lagi-lagi kalau ada ramai nama Siti.
Siti yang mana? Kakak pejabat kita ada 3 orang Siti. Siti yang kulit cerah tu ke yang paling gelap tu? Oh, yang tu. Okey, kenapa? Itu adalah tujuan untuk mengenalkan. Sebab itu ada orang kan, tapi kalau dia marah, seseorang itu marah dengan apa yang disebut, kita tak bolehlah kita hormat dia. Ada yang kata, yang mana satu? Yang jalan sengit sikit tu, yang jalan tinjuk-injuk tu. Kalau dia dah biasa, dia kenali macam tu dan dia tak marah. Ada kan, ada contoh dulu cerita apa, Joya Jongang. Apa dia? Cerita Melayu jongang-jongang tu. Jadi dia sendiri pun kata, saya lah Joya Jongang. Contoh. Ya, walaupun benda tu macam mengaibkan dan memalukan, tetapi jika dia sendiri pun okey dengan gelaran orang bagi dan untuk tujuan dikenali, maka ia dibenarkan. Muslimin-muslimat ya. Itu memang ada perbincangan ahli ulama lah. Sebab itu bila dalam hadis ini menyebutkan tentang al-mar'atu sauda, wanita hitam, itu bukan niat untuk menghina wanita tersebut. Tapi nak beri bayangan wanita ini wanita biasa. Dan bahkan wanita ini bukanlah ada kelebihan dari sudut-sudut yang lain, tetapi kenapa dia dijamin syurga? Sampai Ibnu Abbas sebut, maukah aku kenakan kamu seorang wanita ahli syurga? Lalu Atab menjawab, ya. Lalu dia berkata, perempuan hitam, al-mar'atu sauda, wanita berkulit hitam ini, dia datang kepada Nabi SAW. Dia pergi berjumpa Rasulullah. Dia telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, maksudnya dia jumpa Rasulullah. Wanita kulit hitam dia jumpa Rasulullah. Sesungguhnya aku berpenyakit sawan ya Rasulullah. Dan sesungguhnya auratku terdedah ketika aku diserang sawan. Auratku akan terdedah bila aku diserang sakit sawan. Oleh itu berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Wanita kulit hitam ni jumpa Rasulullah, cerita yang dia ni ada sakit sawan, dan bila sakit sawan dia datang, maka dia jadi tak sedar, aurat dia akan terdedah. Lalu dia minta dengan Rasulullah supaya, ya Rasulullah, doakanlah bagiku supaya sakit aku ini akan disembuhkan oleh Allah. Wanita ni bimbang pasal apa? Dia bimbang pasal aurat, tuan-puan sekalian. Lalu apa jawapan Rasulullah? Jika kamu mahu pahala dan ganjaran yang besar, maka hendaklah kamu bersabar dengan sakit kamu tu, dan bagimu balasan syurga. Nabi kata, kalau kamu mahu pahala yang besar, maka hendaklah kamu sabar dengan sakit kamu ni. Maka balasannya atas kesabaran sakit kamu ini, Nabi kata, walakil jannah. Sabarti walakil jannah. Sabarti walakil jannah. Sabar bagi kamu syurga. Kan ada hadis Nabi, Nabi sebut apa? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita boleh guna ayat ni ikut situasi yang sesuai. Suami kita tengah nak marah orang ni kan, kita pun peluk, gosok, bang, bagi awak syurga bang, syurga. Encik suami kena macam tu juga. Kadang-kadang saya kan nak marah apa kan, peluk, tak peluk pun gosok-gosok ke kan. Ikutlah buat macam mana. Sebut la taghdab walakil jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut sabarti walakil jannah. Bersabarlah kamu di atas sakit, bagi kamu itu syurga. Masya Allah. Namun Nabi bagi tawaran lain juga. Nabi kata, jika kamu mahu penyakitmu sembuh. Nabi kata, kalau kamu mahu penyakit kamu sembuh, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menyembuhkan kamu. Sabda baginda, menyembuh kamu. Nabi bagi 2 pilihan lah. Wahai wanita, Nabi kata, sekiranya kamu sabar akan sakitmu ini, maka pahalamu sangat besar dan bagi kamu syurga. Namun jika kamu benar-benar mahu aku doakan untuk sembuh, maka aku akan berdoa untuk kesembuhan kamu kepada Allah. Lalu jawab wanita itu, ya Rasulullah, aku memilih untuk sabar. Maksudnya wanita ini buat keputusan, biarlah dia sakit sepanjang hayat pun tak apa. Aku memilih untuk sabar, memilih untuk syurga. Seterusnya dia berkata, sesungguhnya, lalu perempuan ini sambung lagi tuan-puan sekalian, sesungguhnya auratku terdedah ya Rasulullah ketika diserang sawan, maka berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak akan terdedah lagi. Baginda pun berdoa untuknya. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ciri-ciri yang jelas pada wanita ini, dia seorang wanita solehah yang sangat menjaga auratnya. Dia bukan meminta dengan Rasulullah disembuhkan sakitnya
kerana tidak mampu menanggung sakit, tetapi kerana memikirkan auratnya terbuka ketika dia sakit. Sedangkan tuan-puan sekalian, siapa yang sakit lalu aurat terbuka, lagi-lagi sakit sawan ni, dia hilang akal sementara, dia tak sedar apa, hilang akal, maka sebenarnya dia tidak berdosa. Dia tak menanggung apa-apa dosa jika auratnya terbuka. Namun bagaimana wanita solehah ini sangatlah memikirkan tentang auratnya, dalam keadaan yang begitu sekalipun dia tetap menjaga maruah dirinya, maka itu antara ciri-ciri wanita syurga. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, daripada hadis ini, antara manfaat ataupun faedah daripada hadis ini, seorang wanita tak kiralah zaman mana, sehinggalah zaman sekarang, zaman yang paling lagi sukar untuk menjaga aurat, berjuanglah kita jaga aurat kita. Berjuang, saya sebut ini berjuang tuan-puan sekalian. Ada waktu yang sukar untuk kita jaga aurat, ada waktu yang sangat sukar untuk kita jaga aurat. Saya share sikit, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Bila kami buat kerja-kerja dakwah, buat kerja amal kan tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan, saya buat misi banjir dekat Raub ke, kami buat kerja di ladang ke, tempat-tempat macam mana yang mencabar. Saya bukan nak kata pasal aurat ya tuan-puan sekalian. Saya kalau tengok, perhatikan, dan saya bukan kata saya terbaik, saya cuma nak share dari satu sudut. Semuanya terbaik. Saya tetap pakai jubah. Saya pakai jubah. Satu, itu permintaan suami saya. Suami saya memang tak bagi saya pakai seluar, walaupun saya pakai baju t-shirt labur sampai lutut. Mesti pakai jubah juga. Saya jogging pun macam saya pakai jubah. Nampak macam bunyi macam pelik. Kalau kalian rasa macam saya berlebihan ke, itu terpulang. Tapi sebab saya dah biasa, jubah pun bukannya sempit, longgar, jadi boleh saja. Sebenarnya itu didikan mak ayah kami, mak ayah saya sendiri. Kami ada 7 orang adik-beradik perempuan, 3 orang adik-beradik lelaki. Walaupun dalam rumah, mak ayah memang tak benarkan pakai seluar. Bunyi macam pelik kan, tapi itu tak ada, itu biasa. Kami diwajibkan pakai kain skirt ataupun kain batik. Boleh pakai seluar tapi kat dalam. Padahal dalam rumah kan, kita ada t-shirt yang labur bawah lutut, tapi mak ayah memang tak bagi. Sebab mak kata lebih sopan pakai kain. Padahalnya adik-beradik, bukan ada orang luar, lebih sopan pakai kain. Dan saya perhatikan betul, bila pakai kain, kita akan duduk elok-elok. Berbanding kalau pakai seluar, kita akan selesa dan kita mungkin akan duduk kangkang ke, akan duduk macam mana. Tapi memang mak latih pakai kain batik, lepas tu pakai, kalau tak nak pakai kain batik, kita tak suka kan, zaman kita ni bukan pakai kain batik, pakai kain skirt. Jadi memang tak dibenarkan. Lepas tu terbiasalah sampai saya kahwin, dan mak saya pun memang akan tegur. Dan Alhamdulillah, walaupun kita masuk hutan, kita naik ni, kita buat kerja, kita pakai seluar dalam kan, kat dalam. Jadi kita boleh angkat juga sekali-sekala. Sebab saya bimbang, kadang-kadang bila pakai seluar, atas dah elok apa semua, bila pakai ni, dia akan melekat juga nampak bentuk kaki tu. Setengah pula, dia seluar tu jadi kecil. Seluar tu kecil. Jadi, saya bimbang macam ni tau. Mula-mula anak-anak kita ni membiasakan pakai seluar. Mula-mula longgar, lama-lama makin sempit macam tu lah. Jadi, saya dipeli. Ustazah ni berlakon. Buat kerja tapi pakai jubah. Nampak sangat berlakon. Kadang-kadang saya kena jelaskan. Saya memang pakai macam ni. Walaupun buat bantuan banjir ke, masuk air ke, masuk selut ke. Lepas tu lama-lama tim saya, bila tengok saya pakai macam tu, dia pun pakai juga. Dia pakai skirt juga. Dan Alhamdulillah kerja-kerja boleh buat. Masya Allah. Saya nak berpesan kepada sahabat-sahabat. Kita memang kena berjuang jaga aurat kita. Dalam keadaan tak dapat nak jaga, itu lain cerita. Contohnya bila jumpa doktor. Wahai para wanita sekalian. Bila saya nak ambil PPW, bukan sebab saya dikenali. Bila sampai kat tempat injek vaksin tu, Ustazah Asmat datang, tak. Mereka tak cam saya pun. Saya pakai tutup elok, mereka tak cam. Daripada awal saya ni, bila nak injek, saya tanya yang bertugas. Dek, boleh tak saya nak yang injek perempuan? Lepas tu yang bertugas tu kata, Kak, tunggu sekejap ya Kak, saya tanya. Sebab tempat PPW kan sibuk, PPW kan sibuk kan. Lepas tu, datanglah macam doktor. Dia kata, okey puan tunggu sekejap ya, nanti saya aturkan. Saya akan aturkan puan masuk bilik yang perempuan.
Memang Alhamdulillah dia boleh aturkan. Lepas tu saya tanya, memang boleh request kan kita nak diinjek oleh perempuan? Dia kata memang boleh. Siapa yang request, kita akan tunaikan. Saya nak berpesan kepada siapa yang nak ambil vaksin lagi, kalaulah di tempat itu ada yang injek lelaki dan perempuan, kita kena berusaha minta. Kecuali dah kena marah. Ni tak ada masa ni nak minta-minta ni. Mana yang dapat-dapat. Mana kita nak cepat ni dan sebagainya. Ya, mungkinlah masa tu. Tapi kalau dapat perjuangkan. Tuan-puan sekalian, kita selak aurat kita ni. Ada yang ni sampai sini kan. Ada yang lengan sempit, tak boleh nak selak, buka daripada atas. Ini aurat kita. Kita jangan semudahnya cakap itu darurat. Sebelum kita berusaha, kena usaha dulu. Tuan-puan sekalian, usaha dulu, minta. Saya minta Alhamdulillah 2 kali, cukup 2 dos, memang dengan perempuan. Subhanallah. Lepas tu lagi-lagi kalau tempat terbuka, kalau injek tu tempat terbuka tuan-puan sekalian, memang kena minta supaya tempat yang orang tak nampak aurat kita. Masya Allah. Sama juga bila perempuan, wahai para wanita sekalian, saya ingin berpesan sungguh-sungguh ni. Bila kita nak check up, ada orang memang akan check up di klinik swasta. Lepas tu dia ada doktor yang dia suka. Doktor dia suka pula lelaki. Maka hukumnya apa tuan-puan sekalian? Kita selak perut kita untuk dicek siapa yang dah terbuat. Tuan-puan sekalian, janganlah sedih. Ustazah, saya tak tahu pula boleh minta. Saya dah injek dengan lelaki, siap sentuh, siap selak, nampak aurat. Taubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah. Kita tidak tahu. Saya tahu ramai orang tak tahu pun boleh request, boleh minta. Bukan sebab saya special, saya Ustazah Asma, saya boleh minta. Tak, mereka tak campur saya. Sampai sudah mereka tak tahu saya. Saya balik macam tu. Bukannya Ustazah Asma datang boleh lain-lain sebagainya. Tak, saya bagi tahu. Masya Allah. Bila check up, saya jumpa memang ada orang yang bukan tak ada duit, ada duit. Check up pun dekat klinik swasta, hospital swasta. Tapi sebab dia dah suka doktor lelaki. Ini bukan saya nak Ustazah cakap macam ni, nanti doktor pakar perempuan, doktor sakit puan, doktor bersalin perempuan, nanti tak ada duit, tak ada rezeki pula. Masya Allah. Okey. Ini adalah perbincangan alim ulama, bukan saya. Boleh rujuk fatwa dan sebagainya. Bila kita wanita sakit ataupun ada keperluan untuk perlu rawatan doktor, check up ataupun demam dan sebagainya, apa-apa sakit lah. Turutannya adalah yang pertama, doktor wanita Muslim. Doktor wanita Muslim. Turutan yang kedua, doktor wanita non-Muslim. Pergi kepada doktor wanita non-Muslim dulu. Kemudian pergi kepada yang ketiga, barulah doktor lelaki Muslim. Dan yang keempat, kalau tak ada dah doktor wanita Muslim, doktor non-Muslim wanita, kemudian doktor lelaki Muslim dah tak ada, barulah pergi kepada doktor lelaki non-Muslim. Saya sebutkan begini, keadaan bila? Keadaan yang mampu kita memilih. Kecuali orang yang memang tak ada kemampuan, memang tak ada keuangan langsung. Memang dia perlu mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Yang mana memang tak mampu nak pilih pun bila kat emergency tu. Kat emergency kan, mana boleh pilih nak doktor perempuan, doktor lelaki dirawat, tunggu giliran siapa kita jumpa, itulah. Tapi kalau kita boleh request lagi, insya-Allah boleh tuan-puan sekalian. Saya pernah berada dalam situasi emergency. Masa tu saya gugur anak kandungan yang ke-8. Keguguran kandungan yang ke-8 tetapi kerana uri lekat tuan-puan sekalian. Saya pergi dulu kepada klinik dan hospital swasta. Hospital swasta tolak. Dia kata berisiko tinggi. Dia tak boleh buat. Subhanallah. Dia orang tak boleh buat lah. Masya Allah. Bleeding yang banyak. Ini kandungan yang ke-8. Ke-8. Kandungan ke-8. Saya mengandung 9 kali. Lepas tu, tolak ke hospital kerajaan. Saya punya doa sebab saya nak aurat saya terjaga. Saya tak nak dicek. Saya tak nak proses tu semua saya kena dengan doktor lelaki. Subhanallah tuan-puan sekalian. Masa tu kebetulannya bila saya masuk ward bersalin perempuan, ialah ward yang sedang menunggu ni semua kan, yang dah nak bersalin ni. Bertugas masa tu semua doktor lelaki. Doktor lelaki saja. Masya Allah, doktor lelaki saja masa tu tuan-puan sekalian. Lepas tu saya menangis-nangis, saya minta. Ini cerita 4 tahun, 5 tahun lepas saya belum Ustazah Asma dikenali macam ni. Saya minta dengan nurse-nurse di situ. Saya kata tolong carikan saya doktor perempuan. Saya tak sanggup, saya tak boleh, saya tak sanggup, tolong. Saya tahu saya sedang berusaha mempertahankan aurat saya.
saya perlu doktor perempuan, boleh tolong cari, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Dia pun terangkan, puan minta maaf, memang bertugas semua doktor lelaki buat masa ni, minta maaf, puan emergency ni. Lepas tu saya kata, untuk kali tak akhir boleh tak ikhtiar, cuba cari. Saya tahu mungkinlah ada orang kata keterlaluan, over, pentingkan diri dan sebagainya. Tapi saya rasa saya masih lagi boleh menanggung sakit. Memang dah sakit menggelupur dah ni kan. Lama tu dia datang, kata Alhamdulillah puan, sekejap ya. Kita dapat doktor yang daripada bahagian lain, dia sanggup untuk uruskan puan. Datanglah doktor Cina non-Muslim, perempuan. Buat sampai selesai. Kita tahu prosedur macam mana. Dia akan masukkan sekian-sekian, dia masukkan tangan, prosedur yang sangat sakit. Untuk keluarkan uri-uri yang lekat. Tuan-puan sekalian, buat hidup-hidup. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi jika kita tidak ada pilihan, tak mampu, maka dimaafkan. Itu betul-betul darurat. Dan Alhamdulillah sekarang banyak dah hospital-hospital kerajaan dan menyediakan doktor perempuan wanita untuk cek jalan dan sebagainya. Namun bagi yang mampu untuk bersalin di hospital swasta, yang kita tahu hospital swasta itu ada wanita, maka ketika itu seorang suami yang bertanggungjawab, dia perlu memastikan aurat isinya terjaga. Dan di sana ada penulisan ilmiah. Para ulama memberikan hukum, seorang suami dikatakan dayus sekiranya dia tidak mempertahankan aurat isterinya. Aurat besar kemaluan isterinya, ketika nak bersalin semua terselak dan sebagainya, dalam keadaan dia mampu mempertahankan. Contohnya, dia ada duit, dia ada kewangan yang boleh memastikan, yang boleh diikhtiar isterinya ni tak ada risiko tinggi untuk melahirkan anak dengan doktor, dengan bidan wanita. Tapi sebab apa? Sayang duit. Alah, bayar RM5,000 kot. Lebih baik tukar sport ring contoh. Lebih baik simpan, lebih baik buat ni. Pergilah bersalin ni, hospital free je. Dalam keadaan dia mampu, tuan-puan sekalian, maka na'udzubillah min zalik, jika yang menguruskanlah adalah lelaki dan keadaan dia mampu jaga aurat isterinya, dia dikatakan suami yang dayus, yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat dalam keadaan yang dia boleh selamatkan. Ini cerita yang mampu, jangan salah faham pula. Oh sedaplah ustazah, dia mampu, dia boleh lah bersalin kat swasta. Jangan tukar macam tu. Jangan buat salah faham macam tu. Bagi yang tidak mampu, maka bersalinlah dengan mana-mana doktor, lelaki, perempuan ataupun dengan non-muslim sekalipun. Tapi sebab anda berkeadaan darurat, itu tak jadi dosa lagi. Saya cerita dan keadaan yang mampu, ada orang demam je, kadang tu ada luka ke apa, tak darurat pun. Tapi sebab dah biasa dengan doktor tu, dengan klinik tu, yang mana kita tahu klinik tu ubat dia bagus, dan kita tahu mungkin akan selak sikit nampak aurat, kita kata darurat. Darurat bukan semudah itu. Kalau suami saya demam ke, saya sakit macam mana, dia telefon cari klinik sampai jumpa yang perempuan. Sampai 5 klinik ke 6 klinik lagi tak jumpa. Assalamualaikum, boleh tahu sekarang doktor perempuan ke yang bertugas? Kak, doktor lelaki. Dia call lagi sampai jumpa klinik doktor perempuan, jauh sikit pun tak apa. Usaha, saya tahu tu ikhtiar suami saya. Nak jaga aurat saya. Bukan semudahnya. Tak apalah, dah darurat, jumpa je lah mana doktor lelaki ke doktor perempuan. Sebab apa? Sekarang banyak dah doktor perempuan yang di hospital-hospital. Sama juga bila di klinik. Sama juga bila anak perempuan kami sakit, mesti cari doktor perempuan dulu. Walaupun mungkin tak glamour pun klinik tu, kurang orang pergi. Bahkan kadang kami pergi klinik tak ada orang pun. Kan, dia kata seorang je, kita kata klinik ni kan dia baru buka, klinik perempuan, mungkin tak glamour lagi. Kan, berbanding ada klinik yang orang kata memang ubat dia bagus tapi doktor lelaki dan sebagainya. Itu ikhtiar kita, tuan-puan sekalian. Bila kita tengok kisah ni, wanita ini dalam keadaan sakit, dia jaga aurat dia, dan asbab itu dia masuk syurga, tuan-puan sekalian. Dan asbab dia sabar dengan sakit. Ya Rasulullah, aku sanggup sabar. Tapi yang wanita ni yang bimbang, ketika dia sakit sawan tu datang, auratnya terbuka. Masya Allah. Subhanallah. Muslimin. Okey, ada yang tanya, macam mana dari segi memberi advice mereka lagi bagus berbanding wanita Islam macam mana? Non-Muslim, tapi Ustaz, kalau doktor lelaki non-Muslim dari segi memberi advice mereka lagi bagus, wanita Islam macam mana Ustazah? Oh, kalau beri advice tak ada masalah. Tuan-puan sekalian, dapatkan advice, nasihat
Kalau doktor non-Muslim yang sangat bagus, sekadar sekian-sekian, kalau terpaksa tak ada masalah, itu dah kira darurat, lepas tu kita istighfar lah. Tapi kalau pegang contoh berlapik kan, aurat tidaklah terbuka sangat, maka itu pun dimaafkan tuan-puan sekalian. Saya pernah berada dalam keadaan darurat yang mana saya nak kena scan, saya ada masalah kesihatan, adalah berkaitan sekian-sekian. Bila saya pergi ke pakar, lebih pakar, sampai dirujuk, saya perlu dirujuk kepada doktor lelaki, pakar. Ini bukan pasal mengandung melahirkan apa, adalah ujian saya. Tapi masa saya perlu di scan, saya perlu dibuat semua tu, memang saya minta doktor tolong ya, saya nak aurat saya dijaga. Jadi dia tak ada tengok langsung, yang buat semua nurse dia, misi pembantu dia perempuan, yang mana dia yang bagi arahan. Okey, tengok sekian, buat sekian, okey atas sikit, bawah sikit, contoh macam tu lah. Dia cuma tengok daripada skrin. Maksudnya kita boleh ikhtiar lah tuan-puan sekalian. Bukan kata tak boleh langsung berurusan dengan doktor lelaki. Jadi dalam situasi tertentu, memang akhirnya kita kena bertemu dengan pakar yang ditetapkan adalah lelaki. Jadi kita boleh ikhtiar. Kalau tak boleh juga, doktor kata tak boleh, saya kena buat sendiri juga. Tapi saya akan jaga. Saya pernah, subhanallah macam tu, tapi doktor tu tutup semua lampu, membuatkan tak nampak aurat kita. Dia cuma dia tak sentuh pun dan dia tak tengok. Dia cuma buat-buat tapi dia tak tengok. Suami ada dekat sebelah. Jadi ada keadaan-keadaan yang kita boleh, kalau macam ni, macam mana? Macam tu lah. Jadi bimbang saya sebenarnya, kalau Hospital Kajang boleh request ke nak beranak, ada yang mengandung, mungkin ada baru mengandung kali pertama, saya nak sebut kita boleh request, kita boleh minta. Saya nak doktor perempuan ya, kita boleh request. Dan kalau rezeki kita dapat doktor perempuan, kita dapat. Tapi kalau diuji, dapat doktor pelatih lelaki dan sebagainya, sabar, redha dan mohon dengan Allah. Dan saya jumpa ada ramai wanita tuan-puan sekalian yang daripada awal mengandung dia kata, Ustazah, setiap kali saya solat saya doa satu, ya Allah biarlah saya susah ya Allah, saya tak mampu nak bersalin hospital swasta yang ada doktor perempuan. Engkau Maha mengetahui keadaanku ya Allah, keadaan suamiku ya Allah, berikanlah aku gini. Dia kata, Ustazah, alhamdulillah semua anak walaupun hospital kerajaan, government kan hospital, tapi alhamdulillah semua dapat doktor perempuan. Masya Allah. Kemudian saya ada jumpa seorang wanita yang solehah, yang sangat menjaga auratnya. Dia kata, Ustazah, bila dekat bersalin, saya akan arrohnu, gadai emat tangan gelang saya. Siap kali saya bersalin, saya akan gadai, dan daripada gadaian gelang ni lah, saya buat bayar hospital swasta. Saya nak pastikan, suami saya pun nak pastikan, saya bersalin dengan doktor perempuan. Subhanallah, lepas daripada bersalin, kita simpanlah duit, ambil balik. Dan saya tahu emas yang saya pegang ni lah untuk menjadi gadaian bila saya nak bersalin. Alhamdulillah. Ada pula yang cerita, Ustazah, bila tahu je mengandung, suami mula menabung. Setiap bulan simpan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan dapat ilmu pengetahuan sikit daripada apa yang kita kongsikan hari ini. Antara pengajaran hadis yang kita baca, kesabaran dalam hadapi ujian di dunia ini boleh menjadi sebab masuk syurga. Merawat penyakit dengan cara berdoa sebagaimana hadis Nabi yang kita baca ini, termasuklah membaca ruqyah atau jampi dibenarkan syarak. Ruqyah daripada Al-Quran kan, dan dengan cara berlindung kepada Allah. Okey, jadi sahabat-sahabat, antara pengannya pada hadis tadi juga wanita solehah yang Ibnu Abbas kata wanita ahli syurga itu, antaranya adalah bila jumpa Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah, aku sakit, dan bila aku sakit auratku terbuka, ya Rasulullah, maka tolonglah doa supaya sakitku sembuh. Perempuan ini bimbangkan tentang aurat dia. Lalu bila Rasulullah kata, sabarlah, kamu akan masuk syurga. Lalu wanita ni kata, ya aku akan sabar, tak apalah tak sembuh, tapi Rasulullah tolong doa supaya auratku terjaga. Jadi tuan-puan sekalian, ini antara perjuangan wanita akhir zaman. Anda pakailah macam mana, tak perlu pakai tudung bulat macam saya, tak perlu pakai jubah, tak perlu pun buat ni tuan-puan sekalian. Yang penting pakai wanita Islam itu, dia tutup bahagian dada. Ada yang kata, Ustazah, saya tak pakai tudung labuh, tapi baju saya longgar, tak nampak bentuk badan. Silakan. Memang saya nampak ada pakaian macam tu. Baju dia besar, tak nampak, memang tak nampak bentuk badan. Jadi silakan. Itu pun dikira menutup aurat. Namun kita bimbang kalau dah bergerak-bergerak melekat juga. Jadi pakailah tudung, pakaian apapun yang tidak menampakkan bentuk badan. Bentuk yang kita boleh nampak, kepala dan bahu. Bahu tak boleh elak lah. Bahu kan, bentuk bahu tu nampak. Kepala bentuk bahu. Yang lain kita tutuplah sedaya upaya. Yang penting longgar, tidak melekat, tidak jarang.
Pakailah gaya fashion macam mana, jangan keterlaluan. Jangan berhias, bersolek berlebihan sebagaimana solekan orang-orang Arab jahiliyah. Subhanallah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, kita di kalangan wanita-wanita salihah yang akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya harap jangan salah faham penerangan penjelasan bab aurat dengan doktor dengan semua tu ya. Harap jelas, jangan kona-kod lain. Jangan ni sebab saya bukan sebutkan tentang bahawa saya tak ada darurat. Ada situasi darurat yang tidak menjadikan ia dosa ya. Kalau ada pilihan, maka pilih yang menjaga aurat kita. Kalau mampu memilih ya. Tak mampu, barulah jadi darurat. Alhamdulillah, terima kasih muslimin muslimat. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita ada kuliah jam 10 pagi sebentar lagi. Tajuk dia beringat sebelum melarat. Beringat sebelum melarat. Ini pasal apa ni? Beringat sebelum melarat. Sekejap, Encik. Ini Google Meet ni bukan tertutup. Terbuka. Tertutup. Okey, sorry. Ya, program tertutup. Ada yang kata saya memang menyimpan duit bersalin, nak bersalin dekat Azara, dekat Bangi kan. Saya pernah bersalin dekat Azara, pernah bersalin dekat Anur, pernah bersalin dekat Salam. Maksudnya mana-mana saya dah cuba banyak tempat lah. Mana-mana ada masa nak bersalin mesti cari mana. Dan alhamdulillah sebenarnya tak mahal sangat pun diorang ni. Mungkin ada orang kata ustazah cakap tak mahal, ustazah ada duit. Jangan cakap macam tu tuan-tuan sekalian. Saya masa awal-awal nikah dulu tak ada duit. Nak bersalin tu, suami kerja keras kumpul duit nak dapat doktor perempuan. Awal kahwin dulu, saya melahirkan Atikah, tak ada mesin basuh kat rumah pun tak ada. Mesin basuh tangan. Sebab tak mampu nak beli mesin basuh pun. Awal-awal nikah dulu. Tapi sebab nak dapatkan doktor perempuan, suami macam-macam buat. Sampai kerja, jual dekat pasar malam. Macam-macam ikhtiar buat. Masya Allah. Saya tahu bagaimana suami sangat nak jaga aurat. Walaupun saya kata tak apalah, hospital kerajaan je. Dia kata bimbang takut tak dapat doktor lelaki. Walaupun request. Jadi sebab itu kalau siapa yang cepat mengalah kata alah tak apalah ada duit, bolehlah cakap macam tu. Tuan-tuan sekalian, saya percaya kalau kita betul nekat, kita minta dengan Allah, Allah akan bagi. Walaupun sampai masa tak ada juga duit, pergi ke hospital kerajaan, dapat doktor perempuan. Allah tahu pengharapan, permintaan nekat kita, Allah tahu. Dan alhamdulillah masa tu tak cukup juga duit sebenarnya nak bersalin dekat klinik yang ada doktor perempuan. Mak ayah saya bagi, cukupkan. Mak ayah kata, sebab mak ayah pun memang jaga, mak ayah kata tak apa, mak tanggung yang tak cukup tu. Jadi alhamdulillah masa tu anak pertama cukup. Sama juga anak kedua, bukan ada duit lagi pun. Tapi bila tahu mengandung, kumpul tuan-puan sekalian. Kumpul, ikhtiar, macam-macam kerja buat. Masya Allah, sampai cukup. Dan akhirnya baru kita faham kemanisan perjuangan tu. Masya Allah, kita tak tahu nak masuk syurga dengan apa. Mudah-mudahan dengan berjuang, jaga maruah, jaga aurat, yang benda susah di akhir zaman ni, sebab ramai orang ambil mudah, itu menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Waktu yang sama jagalah solat dan sebagainya. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.